Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Muhammadi Jajawi Sungai Adam Perlis, tuan-tuan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, kesempatan pada pagi ini, malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan kita akan sambung tajuk masih dalam bab masjid, iaitu sekitar tentang satu bab larangan meludah dan membuang kotoran di dalam masjid. Cerita di hari ini, kita tak boleh suka-suka pi ludah merata dalam masjid ni, tak boleh buang kotoran, buang sebagainya, macam-macam lah kotoran ni dalam masjid tuan. Apa dalil, apa cerita, kita dari segi apakah Nabi larang, macam mana? Itu tajuk kita hari ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan tentang satu benda tuan. Jangan risaukan rezekimu. Kita ni tuan, kita takut rezeki ni, rasa ni main PKP ni tak mega ni, habislah rezeki kita. Betul, sekali tengok tu mungkin kita kurang sikit rezeki, tapi mungkin Allah bagi rezeki yang lain. Ada banyak rezeki tuan-tuan yang Allah bagi kepada kita sebenarnya. Kita tengok balik apakah rezeki-rezeki yang kita jangan risau ni tuan-tuan. Dia buat kopi pula kan. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Apa tidak? Okey, pertama sekali tuan-tuan, poin besar, Allah cipta kita ni kat dunia ni, jin dan manusia ni tak ada lain, iaitu untuk beribadah kepada Dia. Itu yang pertama tuan. Di cerita dia, Allah cipta kita ni kat dunia ni, tugas pertama beribadah kepada Dia. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Yang kita duk kerja, duk buat macam-macam ni sebab apa? Sebab nak duduk kat dunia ni, siapa nak bagi makan, siapa nak bagi duit, nak buat urusan sebenarnya, kita kena kerja, kena urusan sebenarnya. Cuma yang betulnya nak kena ibadah. Semayang tu tuan, jaga betul-betul, itu ibadah yang sebetul-betulnya ibadah. Kemudian puasa, zakat, haji, ibadah yang lain dan sebagainya, itu jawapan dia. Cuma kita lah ni, ibadah tu nombor 5, nombor 6. Sepatutnya ibadah tu nombor 1. Tu tujuan kita utama sekali. Allah cipta jin dan manusia ni untuk beribadah padanya. Yang kita kerja pergi pagi petang sebagainya ni untuk nak makan, nak minum, nak bayar bil kereta, bil motor, sewa sebagainya, itu tuan sampingan. Tapi lah ni berniaga tu nombor 1, kerja tu nombor 1, hotline tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ibadah tu nombor lah. Kalau dan kita buat, tak dan tak ada buat. Terbalik tuan. Sepatutnya ibadah nombor 1, hotline lain tu nombor 3, 4, 5 tuan. Sebab kita duduk kat dunia ni 60-70. Akhirat itu selama-lamanya. Itu kita nak kena tengok balik tuan. Untuk beribadah kepada-Aku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan Aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Aku. Innallaha huwar razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nampak? Allah ni tak minta pun kita bagi rezeki ke Allah. Bagi apa ke Allah? Allah yang bagi kita tuan. Nampak? Terbalik tuan. Jadi sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang kukuh. Kita ni tuan, balik pada Allah tuan. Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa. Ibadah tuan.
Dan yang lain-lain tu mai kemudian. Itu yang kita kena perbetul diri kita. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Maka berdoalah dan berusaha. Allah tak abang dan Nabi tak abang berdoa Allah bagi rezeki tak. Kena berdoa dan berusaha. Usaha dan tawakal. Usaha tu kena ada. Orang kita ni usaha tu lalat buah-buah lekeh tuan. Buat bila kukuk ada rezeki. Tak, buat betul-betul kemas. Bendang berapa? 10 relung. Padi benih ambil mana? Baju apa dia nak pakai? Racun macam mana? Ayak macam mana? Baru dapat 20 tan. Ni tak apalah, buatlah. Ala kadar lepas habuan. Lepas habuan betul tuan. Berkali-kali modal pun tak lepas tuan. Nampak tuan? Berusaha bersungguh-sungguh. Berdoa, bertawakal tuan. Yakin Allah akan bagi rezeki kepada kita. Ni tak? Tak apalah, harap-harap boleh. Tak, jangan harap-harap boleh. Ya Allah bagi boleh tak? Ya Allah, minta kan sepenuhnya. Ya Allah berilah aku rezeki ni, ya Allah, minta betul-betul. Ni minta pun doa macam minta tak minta. Kita lah nak minta kat kita, muka pun tak tengok, tangan lagu tu muka tengok sana, tak sungguh-sungguh nak tolong tuan kat kita. Nak pinjam RM10, nak pinjam RM10, tapi tengok buat tak tahu, buat tak mau RM10. RM1 aku bagi pun tak bagi RM1. Minta RM10,000. Tapi lenggang kangkung ni tak bawa surat apa, proposal ke apa ke kan, benda pun nak buat sebenarnya jaminan ke apa, nak pinjam pakai liok. Contoh lagu tu lah contoh dia. Jadi kita minta betul-betul kan, berusaha tuan. Apa yang kita nak buat ni? Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Jadi takwa ni penting tuan. Sebab tu takwa ni dia ada kaitan dengan rezeki kita. Kalau kita takwa kepada Allah tuan, mustahil Allah nak bagi rezeki kita tuan. Kalau bagi pun hujung-hujung buah-buah lah tuan. Boleh lah juga, tapi buah-buah lah. Tak mahu kita nak yang rezeki yang betul-betul rezeki Allah tuan. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nampak? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki, solusi, jalan penyelesaian. Dan rezeki ni dari arah yang tak sangka-sangka. Tak tahu tuan, boleh rezeki. Saya hari tu tuan, saya kongsi tuan lah. Tahun 2010 tu saya beli kereta. Kereta tu kata second hand. Kereta apa? Kereta Volvo. Yang lah saya pakai Volvo ke? Volvo sebelum ni lama lagi. Beli kereta tu time sebelum bulan puasa. Beli kereta second hand biasalah. Ni kereta ni kau elok tak elok tak tahu macam mana. Ni hampir dekat Volvo Penang ni. Sebab apa? Bulan tu dibuat servis percuma. Mahal ni Volvo nak pergi servis Volvo. Kita Volvo second hand saja. Kita pun pergi bawa pergi. Sebab bulan tu servis percuma. Pergilah kita pun pergi hantar kereta, servis cek. Ada turbo tu, hose tu linking, ada bocor sikit. Berapa ringgit? Dalam RM80, RM90 harga dia. Campur sikit-sikit semua tu 100 berapa lah, lebih kurang 100 sikit lah. Jadi kita pun balik. Dalam 2-3 minggu tuan, main telefon. Halo, ya, ni Encik Umar lah. Ya, saya Encik Umar. Siapa dia tu? Saya Mr. Kumar. Beli aku ke? Aku Umar, dia Kumar. Cik India telefon. Ni Cik Umar ni. Cik Umar ada pergi servis Volvo baru ni. Ya, ada servis Volvo. Cik Umar tahu tak Cik Umar dah menang ni? Kita dah ni kan scam banyak ni. Nak minta duit kat aku apa? Nak abang kata menang RM100,000, minta RM10,000 contohlah. Menang RM100, minta RM20. Jenis hello ni. Kita teka ni. Nak tunggu ayat bila masa dia nak minta duit kat kita ni. Cik Umar dah menang ni. Grand prize. Harga cabutan pelanggan customer betul nombor 1. Nombor 1 pula dah. Betul tak betul? Lepas tu Cik Umar tunggu dalam seminggu lagi akan sampai nanti surat. Kita pun tak apa, okay, terima kasih cik. Habis tak minta duit kita pun. Saya pun tak puas hati ni. Volvo telefon takkan nak kecoh. Saya telefon Volvo Kuala Lumpur, cari dalam internet Volvo Kuala Lumpur. Halo, Assalamualaikum. Ni cik ni Volvo ke? Ya, Volvo Kuala Lumpur. Ada tak pertandingan yang kata menang pertandingan apa ni, grand prize apa ni? Ya, ada kena buat baru ni. Boleh saya tahu tak siapa yang menang tu? Saya baca no. Encik Muhammad Ahmad. Saya lah tu. Betul. Kita terkejut ni. Cik baca IC cik, kita baca IC. Menang kan? RM10,000 kan? RM10,000 bukan dapat duit. Pergi sebih percuma, tukar spare part free. Setahun tuan dia pegang. Saya pun rezeki tuan, bulan puasa tuan. Nampak tuan, kita tunggu. Tak jangka pun boleh kereta second hand.
Kan kita beli dalam berapa, apa tu, kalau baru memang 200,000, kita beli dalam berapa, 60 ke 50, itu lebih kurang, penting tu. Nampak tuan, rezeki tu kan, tak sangka-sangka pun. Dapat tu kereta dia elok lagi. Situ yang saya tengok ni, ada kereta mini saya tu, ada bumbung tulis Volvo yang ada tong tu. Tu saya beli harga tu lah. Beli tong tu, beli tempat boh gerek, boh rok apa semua, habis kat berapa 3-4 ribu. Ada lagi 7 ribu. Tu ujung-ujung tu dry shaft rosak pula dah. Semua bayar pakai duit tu tuan. Nampak tu rezeki tuan. Contoh, kita tak jangka pun. Mai tuan. Ini contohlah. Kita tuan bersyukur tuan. Bersyukur nikmat pertama, Allah bagi nikmat kedua, ketiga, keempat, kelima tuan. Jika nikmat pertama kita tak syukur tuan, jangan harap Allah nak bagi yang kedua, ketiga, keempat. Sebab nikmat pertama itu kena bersyukur. Allah tambah lagi nikmat-nikmat senyap. Kalau nikmat pertama pun kita ingkar, kita alpa, kita galik, kita angkuh, Allah bagi azab yang pedih tuan. Itu janji Allah tuan. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang memuji terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia solat. Nampak? Allah tuan, Allah suka kita ni, yang kita di masjid berjemaah ni, Allah suka. Tapi Allah lebih suka lagi siapa dia? Orang yang berniaga ni. Dia berniaga, dia dan main semayang. Dia berniaga, dia dan lagi main sambut suruhan Allah ni. Orang azan dia berhenti main kereta buat kerja. Kerja banyak ni. Nombor 10,000, 20,000, 30,000 no projek. Tapi dan main semayang lagi tuan. Nampak, dia boleh imbangkan. Dia boleh kontrol kemahuan dunia dengan akhirat. Itu lebih Allah sayang lagi sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari solat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Nampak tuan, ayat tadi tu dia panjang, iaitu Allah kata lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan. Kita lah businessman, banyak cawangan ni, kedai 3-4 kedai, Al-Ustaz, Kuala Poleh, apa Changlun, Padang Besar. Nampak tuan, kalau dunia ni tak dan tuan, nak buat kerja lain 20 yang tu je. Tapi tak, dia tak dikalutkan dengan jual beli tadi. Dia berhenti ingat Allah. Time semayang dia solat, time zakat dia keluar zakat tuan. Disebut lagi sini, mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu penglihatan mereka menjadi goncang. Nampak tuan. Jadi cerita tuan, mungkin kita time law ni mulut boleh berkata, nanti mulut ditutup tuan. Tangan kita ditanya nanti, tak mana kita buat tangan kita ni, mata guna apa, telinga guna apa, ibadah kita semua ni akan dipertanggungjawabkan. An-Nur ayat 37. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggungjawab untuk mengurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk solat. Nampak tuan, kita kena macam tu tuan. Buat kerja kita, harian kita, berniaga ke, bendang ke, kebun ke, harum manis ke, apa ke, buatlah tuan, silakan, tak ada masalah. Tapi time azan semayang kita ada kat masjid. Time ibadah tuan yang Nabi ajak, kita buat sedekah, infak, zakat, haji, umrah, sebagainya, puasa, sebagainya, kita buat semua tu. Itu baru kita di cemerlang tuan. Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Awak tuan, ni kedai apa sebagainya, berniaga macam-macam ni. Nak tengok anak pun tak ada tuan, nak mana? Dia pulun duit, tak habis tuan. Bagilah berapa relung pun tak cukup. Bagilah berapa kolam, emas pun tak cukup tuan. Yang kata duit ni tuan, harta ni. Yang cukup bila? Mati. Orang kampung kita, cukup dah. Aku nak hidup balik, ya Allah. Bagilah aku sehari tak apa dah, seminit tak apa. Nampak time tu kita teringat tuan. Jadi time kita hidup lah kita guna masa. Semua kita di sini 24 jam tuan. Tak ada si Abu ni 26 jam, Pak Mat ni 18, ni 17, ni 32. Tak ada. Semua masa 24 jam yang sama. Jadi yang berjaya tak berjaya pun 24 jam tu lah kita guna tuan. Nak bagi masa ibadah, masa berkeluarga, masa bekerja, masa sebagainya. Semua tu dalam 24 jam atok tuan. Kita memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Nampak? Allah tak biar kita lagu tu. Dah kita berniaga betul, apa yang Allah suruh buat pun kita buat, dia akan bagi rezeki dia. Yang mana kita tak jangka-jangka tuan. Jadi rasa macam nak boleh kok ni, rupanya dapat kok lain tuan.
Yang kes saya tadi dapat hadiah tuan, saya tak isi borang pun tuan. Nampak kata rezeki tuan. Rupanya Cina kat kaunter tu, apa tu brother tu, dia tolong isi borang kita. Dia tolong bubuh. Nampak tuan, nampak kata kalau rezeki tuan, ni aku nak masuk ni, menang ni. Tu kita niat betul-betul. Ni tak tahu mana-mana pun. Contoh tadi kita memang betul. Tak jaga jangka pun benda tu tuan. Antum dulu waktu dalam perut siapa kasih rezeki? Antum tak bisa apa-apa dalam perut. Nampak kita dalam perut mok tu ni. Siapa bagi rezeki bagi kita tuan? Tu tali pusat tu. Tali pusat tu tuan fungsinya apa yang mok kita makan dulu ni, yang itulah kita makan sama. Mok makan laksa itu, kita makan laksa. Mok makan nasi, kita makan nasi. Mok makan ikan belacan, kita bertumpang tuan. Main besar ni tak mau mok nasi tak sedap, nak KFC, nak pizza. Contoh kecil dulu ni makan apa pun tak kata tuan. Mok makan apa kita makan. Tu tuan. Yang dalam perut mok tuan, yang kita jadi ketumban apa ayat ketumban tu, kita kumbahan tu, kencing ke apa ke, tu dia ayak tu. Fungsi balik untuk kontrol kita. Mok kita naik atas tangga, jalan goncang apa, tak gegak kita. Sebab apa? Ayat ketumban cukup. Jadi sober tuan. Dia goncang lagu mana pun dia tak kacau kita tuan. Sebab tu bila yang main nak lemah anak ni ketumban kurang, jantung sebanyak, tu dia ada kaitan tuan. Jadi semua tuan Allah bagi rezeki pada kita. Daripada dalam perut ibu pun rahim dah bagi rezeki tuan. Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Nampak tuan, lepas habis itu tuan, Allah bagi pula air susu tuan. Kita minum tuan, selalu besar tuan kita. Jadi itu tuan istimewanya Allah bagi tuan. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Nampak kata kita ni tuan, lekeh tak lekeh tuan, beranak-beranak kena bagi susu. Tu apa kambing, lembu ke beranak-beranak boleh berjalan terus tuan. Jadi jatuh tuan, kepang duduk berapa saat, tu jalan. Tu lekeh-lekeh kambing lembu pun boleh berjalan bagi kita. Ni duk angkuh sangat kita ni. Aku hebat, aku ni. Dok tuan, kita makan ni pun yang suap ni buat kita suap kita, susu kita, muai kita, sebagainya sampai besar tuan. Nampak kita ni manusia yang lekeh tuan, yang perlukan pertolongan, perlukan bantuan, tak boleh berdiri sendiri tuan. Sebab tu manusia kena hidup masyarakat. Kemudian Allah kasih rezeki sampai aja besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Bila main kerja ni, bos kata berhenti kerja. Habis dah. Siapa nak bagi rezeki kita? Nampak tuan. Pandangan tu tak perlu ada tuan. Kalau tak ada rezeki ni, sabar. Cari kerja lain pula. Cari rezeki lain. Banyak lagi tuan. Kita dulu ni masa dalam perut mak pun tak tahu mana-mana Allah bagi rezeki. Kecil-kecil tu anak-anak keluar, Allah bagi rezeki lagi. Sampai besar lah ni Allah bagi rezeki tuan. Jadi cerita dia, jangan bergantung pada manusia. Bergantung pada Allah. Serah pada Allah. Tapi usaha kena atok. A tak boleh, B, C, plan A, plan B, plan Z, atok semua plan tuan. Itu tuan kita kena buat tuan. Ni duk rasa tak jadi nombor 1, buat nombor 2 tak ada masalah. Tak jadi nombor 3, 4, 5. Fikir kreatif tuan. Zaman kita lagi mencabar. Jadi sebab PKP pula lagi mencabar tuan. Jadi kita tengok benda apa yang, tapi mesti landasan dia halal haram. Allah tengok balik macam mana bisnes kita ni, kerja buat kita ni, timbang antara dengan agama, boleh tak boleh dan sebagainya. Kok bisa seperti ini? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut gak dapat rezeki? Uang tu antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia. Jadi cerita dia berusaha, bertawakal, serah pada Allah. Allah akan beri kecukupan bagi kita tuan. Cukup tuan. Cukup lebih baik tuan. Nak buat apa boleh. Nak pergi kangak, nak beli barang, boleh pergi kangak. Nak pergi buat haji, Allah bagi buat haji. Nak pergi buat umrah. Nak buat tambah rumah belakang, dapat tambah. Nak buat apa? Nak kata kaya, tak kaya. Tapi apa yang kita mahu tu boleh. Lepas. Itu yang kata rezeki yang berkah, yang mencukupi kita. Nak apa lagi? Minta pada Allah sekian-sekian. Boleh sabar tuan. Bukan turun lala, sabar tuan. Kena usaha, sabar. Serah pada Allah, tawakal tuan. Okey, tajuk kita tuan ni minggu lepas punya tajuk. Allah risau awal tuan, saya cepat. Ulang kaji larangan memakan bawang. Ni tajuk minggu lepas. Bawang putih dan merah ketika masuk masjid. Sebab apa kita bincang itu ni? Tak boleh makan makanan yang berbau ni dalam masjid. Pertama sekali dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya
Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melalui petani bawang merah. Satu kebun, satu tempat tu tanam bawang merah. Lalu sebahagian daripada mereka ni turun makan sebahagian daripadanya. Rombongan Nabi ni separuh tu pergi makan, tapi yang selain tu tak makan. Lalu kami pun pergi kepada beliau, maka beliau memanggil orang yang tak makan bawang tadi dan mengakhirkan yang memakan bawang tadi sehingga hilang bau dia. Tu dalil pertama ni, Nabi jalan ramai, ada orang duk apa tu tanam bawang ni, dia pun turun pergi makan bawang tu. Separuh dia tak makan. Bila Nabi nak balik, nak berjalan balik, Nabi panggil yang tak makan tu naik apa, jalan dengan dia dulu. Baru Nabi kemudiankan orang yang makan bawang tadi sehingga hilang bau dia. Jadi tengok dari ni macam tergantung ni pasal apa Nabi tak suka dengan orang yang makan bawang ni. Itu yang pertama. Dari kedua cerita lagi tuan. Dari Ibn Umar bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan sayuran ini, yang bawang tadi dah, maka janganlah mendekati masjid kami hingga hilang baunya. Siapa makan bawang jangan main masjid. Sebab apa? Dia bau tuan. Kalau kita mayang sebelah pun, hei makan petai pula dah ni, jering pula, dia kawan kita tak boleh bau kan. Derian pula dah, tu dia, kacau tuan. Kalau nak kenduri satu masjid, buat cara nak kenduri, jangan makan seorang-seorang. Contoh. Jadi cerita lagu tu lah ceritanya. Sebab apa? Bau tadi ada orang suka, orang tak suka. Dia kacau. Bila ganggu orang semayang ni, berdosa tuan. Itu yang pertama. Okey, rupa pun kita boleh cek balik sebab apa tak Nabi larang tadi. Dia ada kaitan dengan ni. Makan bawang dapat ganggu malaikat di masjid. Rupanya cerita dia, malaikat ni bersama kita dalam masjid kan. Apa buktinya? Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan bawang merah dan bawang bakung. Lalu ada satu keperluan yang menyebabkan kami memakannya. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan tanaman yang busuk baunya ini, maka janganlah mendekati masjid kami, kerana malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Sebab apa Nabi tak suka ni? Sebab bau dia busuk. Okey, tu. Yang kedua pula, malaikat rahmat pun dia terganggu dengan bau benda tadi. Bawang, apa tu benda yang apa kalau kita bahasa kita lah ni, petai termasuk jugalah, apa tu derian ke apa ke. Jadi orang yang tak suka ni, malaikat rahmat pun sama dengan sifat dia. Jadi itu jawapan dia. Dan kita baca dalam minggu lepas, rupanya malaikat rahmat ni akan pergi setiap orang ni, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan. Dia doa kan. Mentang kita makan derian, makan petai, tak dapat doa daripada malaikat. Berdosa tak? Kalau sekadar makan seorang-seorang tu tak berdosa. Kalau ganggu kawan sebelah tuan, rugi. Menyebabkan tu berdosa balik tuan. Dan kita pula rugi, malaikat rahmat tak berdoakan kita. Malaikat maut cari boleh tuan. Makan bawang ke, makan belacan ke, meratah ke, dia cari jumpa tuan. Sampai masa sesaat tak boleh lewat, sesaat dia tarik cepat. Hai, aku kerja banyak ni hari ni, nak cabut 5 orang. Pak Mat cepat sikit setengah jam. Tak ada. Pak Mat pukul itulah. Kalau pukul 12, 12 lah. Pak Lah pukul 7, 7 lah. Tak lari mana tuan. Tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Tu kerja malaikat, apa tu maut tuan. Okey. Dan Nabi beritahu lagi, bawang yang dimasak kemakruhannya telah hilang. Kalau nak makan bawang juga, kena makan tu bawang yang dimasak. Lagu tu boleh tuan. Nak buat gulai ke, nak buat tumis apa ke, boleh. Kalau meratah bawang tu memang bau kuat. Kalau kita masak, bau dia kurang. Ini dalil dia. Dari Ma'dan bin Abi Talhah, bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumaat, lalu ia menyebut Nabi SAW dan menyebutkan pula Abu Bakar. Ia berkata, kemudian sesungguhnya kalian, wahai sekalian manusia, memakan 2 jenis tanaman yang aku tidak memandangnya kecuali ia merupakan jenis tanaman yang buruk, iaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila mendapati baunya daripada seseorang lelaki di masjid Nabi itu ada orang makan, maka beliau memerintahkan orang tersebut dikeluarkan ke Baqiah. Baqiah ni masjid Nabi, sebelah kanan tu ada, kalau tak belah kiri lah, kalau kita belah jalan raya ni, belah kiri ada kubur Baqiah. Orang tadi makan bawang tadi bau, disuruh seorang sahabat-sahabat lain bawa dia pergi ke Baqiah tu. Bayangkan tuan, sampai tahu tu tuan. Barang siapa yang ingin memakannya, hendaklah baunya dihilangkan dengan memasaknya. Kalau nak makan juga boleh, kena masak bawang tadi, hilanglah bau. Nak makan petai kan, kalau petai meratah bau. Kalau buat sayur petai rendang petai dia punya jenis sambal petai, ada kuranglah sikit bau juga, dia kuranglah sikit. Cerita dia kalau kita nak mayang berjemaah, jangan makan lagi benda ni.
Saat lagi habis mayang, bolah balun 2-3 pinggan pun tak apa. Tu cerita dia. Okey, habis cerita tu tuan-tuan, tentang membaca Al-Quran setiap hari. Apa dia tuan? Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 meninggalkannya setiap hari. Jadi apakah amalan para sahabat ni yang mereka tidak pernah tinggal setiap hari? Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Jadi amalan-amalan yang Nabi buat, sahabat buat ni banyak. Cuma salah satunya baca Al-Quran hari-hari tuan. Kita ambil lah subuh ke, zuhur ke, maghrib ke, ataupun tuan-tuan sebelum melena ke. Jadi kita atur komen-komen ni, kita baca Al-Quran juga dalam sehari tuan. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Nampak? Bila kita baca pula, dan Nabi ajak pula dalam anjuran, kalau boleh tu sebulan sekali hatam. Pasal kita komen-komen sebulan sekali hatam. Kita pun nak boleh hatam bila? Setahun sekali. Bila? Bulan puasa. Tu pun balok liat lah. Tengok orang sebelah baca, kita pun baca. Ada tadarus pula lepas habis tarawih, duduk set, kita bertumpang sekali. Gagah habis tuan. Alhamdulillah bagus. Cuma kalau boleh tuan, setiap bulan 1 kali hatam. Nampak? Dalil dia ada tentang kalau boleh 1 bulan sekali hatam Al-Quran. Karena terdengar telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari. Jadi ada seorang sahabat ni hatam Al-Quran setiap hari. Macam mana tuan? Bagus tak punya sahabat ni. 1 hari 1 Al-Quran dia hatam. Dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu ya Rasul. Nampak? Nabi habak, wahai Abdullah bin Amr tadi, hang hafal apa? Khatamkan sebulan sekali. Ya Rasulullah, aku boleh buat kurang pada tu. Nampak dia beritahu kepada Nabi. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kalau kau rajin tadi, kau khatam 15 hari sekali hatam. 15 hari sekali hatam. Nabi kata dekat dia. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Dia kata balas balik, aku boleh buat lebih kurang daripada itu lagi. Lagi banyak lagi hatam, kurang daripada 15 hari. Itu maksud dia. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Nampak? Kalau betul hang rajin, hang hatam 7 hari sekali hatam. 7 hari sekali hatam. Apa dia jawab tuan? Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Nampak? Hebat sahabat ni. Ya Rasulullah, aku boleh buat lagi kurang daripada tu. Kata Abdullah tadi. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Nampak? Daripada 30 tadi turun 15. 15 pun boleh, kurang lagi 7. 7 pun boleh, kurang lagi 3 hari. Nampak? Tu Nabi pesan dekat Abdullah tadi. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Nampak? Kalau hang nak lagi kurang pada tu 3 hari, tak ada apa dah kebaikan. Nampak apa tuan? Hatam ni bukan kuantiti, dia kualiti. Al-Quran ni bukan sekadar baca tuan. Lah ni kita dah baca, bagus dah. Sebab tak belum ni tak baca langsung. Lah belajar baca, boleh dah. Kalau boleh tuan, faham pula apa Al-Quran sebut. Kita boleh kita ni belajar harfiah ni, pun boleh tuan. Belajar tafsir, ya, itu. Dah kalau kita faham pula nanti tuan, kena amal pula. Kena amal apa dia Al-Quran kata. Betul. Dah amal pula nanti, habaq kat orang pula. Banyak tuan. Kita baru gear 1, 2 lah ni. Kalau boleh tuan, gear 4, 5 tuan tentang Al-Quran ni. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr menghatam Quran setiap 3 hari sekali. Jadi lepas tu dah Nabi pesan kat dia lagu tu, dia pun ambil 3 hari sekali hatam. Dia tak kalut, tak tergopoh-gopoh tuan. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memang berbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz, ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa saudara? Membiasakan kita untuk senantiasa merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran.
Cerita dia tuan, kita terbalik. Kita lah ni bulan puasa saja baca Quran. Main bulan lain, bukan dah bulan Quran. Sepatutnya bulan puasa itu baca Quran. Main bulan law ni pun tambah lagi. Istiqamah maintain. Ni dak bulan Al-Quran saja, bulan Ramadan. Main bulan lain, bulan ikut dan kita. Tak, kita kena atok boleh dalam masa kita. Jadualkan kita. Nak ikut dan, memang tak dan tuan. Masa ni macam-macam tuan. Pengisian nak baca mesej pun tuan, tak dan. Grup 1, grup 2, grup 3. Tak larat tuan, tu baca mesej. Tak balas mesej lagi. Tak buat kerja lain lagi. Tuan, contoh nampak kata, kita zaman kita dikalut. Jadi, pandai-pandai atok masa tu tuan. Baca kena baca juga maklumat kadang tu. Tapi jangan kita sampai kali pula, 2 kali layan pula. Kita tengok balik. Al-Quran lah kita kena damping. Kalau kita lupa Al-Quran, Al-Quran boleh lupa kita tuan. Al-Quran ni jadi burhan kita untuk bawa kita akhirat nanti. Saya pun tidak ni. Kita juga kita ni tuan-tuan. Bab masjid itu larangan meludah dan membuang kotoran di dalam masjid. Apa cerita dia hari ni? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat ada dahak ni, bahasa kita kahak tuan. Potong bersin ke, batuk ke, dia ada macam kalau bahasa kita gelemar lah ayat kita tu. Kan? Iaitu di dinding kiblat, dekat dinding kiblat tu. Maka beliau pun merasa jengkel, rasa pelik, rasa loya, rasa tak sedap apa, tak ni lah. Kalau bahasa polis, damuh lah lebih kurang. Hingga nampak tersirat pada wajah Nabi. Nabi tengok benda tu kotor, berubah wajah Nabi. Kemudian beliau menggosokkannya dengan tangannya seraya bersabda. Nabi pergi khoteh tuan, tangan dia. Jika seseorang dari kalian berdiri solat, maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Kita semayang tadi, saat lagi pula ni kita semayang depan Tuhan kita. Nampak tuan? Depan raja pun duduk elok, tertib, nak batuk pun kontrol, pegang mulut, nak keli, nak lena pun tak boleh lena. Contoh tu depan raja. Ni depan Allah tuan, raja segala raja ni. Macam mana tuan? Kemudian dia kata lagi, dia kata lagi sini, jika seseorang dari kalian berdiri solat, maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabbnya, Tuhannya. Atau sesungguhnya Rabbnya berada antara dia dan kiblat. Jadi bersama antara dia dengan kiblat. Maka janganlah dia meludah ke arah kiblat. Dia pergi ludah arah kiblat. Tetapi hendaklah dia membuang dahak tadi ke kiri atau ke bawah kakinya. Nampak tuan? Kalau kita ada bersin tuan, bukan habis bersin ikut dan. Kalau boleh tuan, ke kiri ataupun ke bawah ni. Nak buang kahak tadi, dahak tadi. Kemudian Nabi SAW kemudian kata lagi, ke kiri atau ke bawah kedua kakinya. Kaki dia tuan, wah ni tempat kita lah. Kemudian Nabi SAW pun memegang tepi kainnya, pegang tepi kain dan meludah di dalamnya, ludah dalam tepi kain tu. Setelah itu dia menggosoknya pada bahagian kain yang lain, lalu beliau bersabda, atau hendaklah dia melakukan seperti ini. Nampak tuan? Kita lah mungkin tak perasan, tak batuk pun, kok lepas ni batuk-batuk, Allah terkeluar pula seketui. Contohlah, tu mahu tuan kotak sikit kan, macam mana nak buat ni? Duduk sembahyang, takkan nak pergi ambil wuduk ke apa, batuk kahak keluar gemar ni, dia bukan batal wuduk. Sembahyang kena sembahyang, tapi kotak ustaz nak buat macam mana ni? Saya tahu macam mana, kalau kita zaman kita lah ni ada poket, masuk dalam poket, apa si poket tu, tonyoh dalam poket tu yang bijak tadi. Kalau tak boleh ludah belah kiri ataupun bawah ni, ambil tadi kain, kita tonyoh, kita gosok dengan kain tadi bahagian yang lain. Nabi habaq begitu. Atau hendaklah dia melakukan seperti ini, Nabi tunjuk. Tu cara dia tuan. Sebab masjid Nabi tu kata perasan, masjid Nabi asalnya tanah. Sebab tu kata perasan kan, betul Nabi pesan tadi, belah kiri ataupun tu buangnya ke bawah kedua kaki dekat tanah tuan-tuan. Kita janganlah buat lagu tu. Buat lagu tu orang lepas ni tak pindah tempat tu, ada bekas dia pula kan. Contoh ni kapek tempat kita. Itu cara dia. Jadi kita ni simpan, kalau ada sapu tangan, ambil tu bersin ke apa ke, balik poket, tak ada masalah. Sebab ada sebab. Bukan saja pergi gagau poket, ambil kain apa, sapu tangan, pergi bersin, sekali, 2 kali, 3 kali, batal dah 5 kali dah ni. Tak, sebab keperluan. Kita buh ni, lap mulut sikit banyak, buh balik, tak ada masalah. Itu cara dia. Ini yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua pula, Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, meludah ke dalam masjid adalah satu kesalahan. Kita ludah dalam masjid, dosa, satu kesalahan. Dan kafarahnya, nak hapus dia balik, adalah menimbunnya. Maksudnya masjid Nabi tu dia tanah. Kalau ludah kat bawah, segi habis semayang, segi
kita apa tu pergi buat gau-gau buat bukit sikit, tambun lah pergi bahasa kita, tambun buat tu. Hadis Bukhari dan Muslim. Tu masjid Nabi. So masjid Nabi awalnya tanah. Itu kita buat lagu tu pakai dok tuan, nak tambun macam mana tuan? Ni kena tengoklah timbang tarak tuan. Sebab apa? Ustaz geli, ustaz tajuk orang ni memang geli lah, pelik sikit, kotor sikit, tapi nampak tak kok jadi nanti tahu macam nak buat. Nabi ajak dah, buh kat panggilan kita, gosok kalau mulut kita pun terbersih, tangan ni ada ni buh dalam poket ke, sapulah ejah lah ke benda pun tuan. Tu cerita dia. Najis dah tadi, dia tak najis tuan sebenarnya. Sebab kalau najis tuan, batal dah mayang kita, tak boleh terus mayang. Kita kena pi basuh ke pi wuduk lain. Jadi benda tu tak batal semayang, tak kena basuh sebenarnya. Cuma hilangkan benda tu. Sebab apa? Benda tu Nabi ajak tadi. Hadis Bukhari dan Muslim. Riwayat yang ketiga, diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu dari Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, amal yang baik maupun yang buruk. Nabi ni ditunjukkan amal umat dia, ditunjuk yang baik dan yang buruk. Kemudian aku melihat di antara amal-amal yang baik adalah sebuah gangguan yang disingkirkan. Balik sekali lagi, lalu kat belakang kampung kita ni ada pelepah nyok ke, pelepah apa tu pokok ke apa ke jatuh ke jalan, kita kali, kita buang taman kita, jawi sebagainya, temusu mana ke, lorong mana ke. Itu amal yang baik. Nabi nampak orang yang buang, singkirkan benda di jalan raya, di jalan. Dan aku lihat di antara amal-amal yang buruk. Apa benda Nabi ditunjukkan amal buruk ni? Adalah dahak kahak tadi yang berada di dalam masjid, yang tidak dikuburkan, yang tidak ditutup, biar lagu tu saja, ludah, biar lagu tu. Itu yang keji tuan, amalan buruk tuan. Kita tengok pun tak lalu tuan, bekas orang tuan, dah nak semayang, nampak tuan. Jadi akan timbul tak selesa, berdosa balik tuan. Hadis Muslim, itu cara dia. Diriwayatkan daripada Abu Mamah yang keempat, Al-Bahili radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah keburukan, dan menanamnya, membersihkannya adalah kebaikan. Hasan, Ahmad At-Tabrani dalam Al-Kabir. Cerita dia, kalau boleh tuan, dah kita ludah tadi sebagainya, kita cuci balik, kita perkelia balik. Kalau ada terkeluar ke apa ke, ambil tisu ke ayak ke apa ke, contohlah kalau terkapit kita ni, kalau dekat luar sana di rumah kita pun sama bersihkan. Sebab apa? Benda tu apa tu keburukan. Cara nak kafarat dosa tadi, nak buang tadi, kita bersihkan balik. Kalau masjid Nabi, dia buat tanam balik, dia kambuh balik. Kita ni, kalau kita di tangan kita ni, kita buh dalam poket kita ke pakaian kita ni, kita betul perkali menghilangkan kotoran tadi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid lalu meludah atau berdahak di dalamnya, hendaklah ia menggalinya dan menguburkannya. Korek sikit, bagi kambuh dia balik, kuburkannya. Jika tidak, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya, kemudian membawanya keluar. Kalau habis tak tahu ni, banyak orang ni kiri kanan macam mana, pada cover lah, kat mulut ke apa ke, buh ke poket ke apa ke, ada pakai dah. Lepas lagi bawa pergi keluar tuan, cuci di luar tuan. Tu cerita dia. Hasan, Abu Daud dan Khuzaimah. Walaupun hadis yang ke-56 ni Hasan, tapi dia kuat dengan hadis yang awal tadi, pun sama juga. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak tuan, cerita bab ni pun banyak benda tuan, ulang lagi. Iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu terlanjur buang ludah di masjid, hendaklah ia menghilangkan ludahnya itu agar tidak mengena kulit orang mukmin atau pakaiannya sehingga engkau menyakitinya. Jangan duk khaitui kat sebelah kawan sebelah pula, pakai tuang dah tepi Pak Mat, jangan pindah mayang. Saat lagi dia kelim lah kanan kiri tu, pasang. Orang tak mau kita tuan. Kita jagalah, kita ni kita tak perasan perangai kita tu. Jadi jagalah apa kebersihan kita ni. Hadis Hasan, Ahmad Ibn Khuzaimah, Abu Ya'la Al-Bazar. Nampak tuan, dalil yang lain pula tuan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk air kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid ini itu dibina untuk zikrullah, solat dan baca Quran. Kita pun tahu hadis Muslim, masjid bukan bina untuk nak buang kotoran, nak buang kahak, nak meludah, untuk orang beribadah. Sesama kita jaga kebersihan masjid. Itu kesimpulannya. Dan Allah Alam tu tujuan ni tentang kuku jadi lepas ni nak bersih ke apa, tutup dengan tangan. Kuku terkeluar ke apa, buh dalam poket kita. Gagau lah poket, jangan pergi gagau poket kawan pula. Kacau lagi, silap poket pula.
Tok Bilal pula, Tok Bilal tu boykot kita tuan. Jangan bagi dia ni main masjid kita ni. Tak pasti dah kan. Itu cerita tuan, tak ada masalah. Cerita dia pandai-pandai tu tuan. Atok. Bola ke apa? Kalau haji dia bersin, mainlah sapu tangan sama tisu ke, kut terlupa bawa. Bersih tangan tu, buang poket, lap lah pandai-pandai lah. Tu urus tuan. Wallahu alam. Kalau banyak sangat, kacau ni. Nak letak tangan sangkut pula ni. Tu pandai-pandai je. Ku nak kena mufarakah ke apa, tu terpulang lain, tu cerita lain. Dan wallahu alam. Kita ada tuan nak tanya tentang tajuk hari ni berkaitan dengan meludah dan juga kotoran ni. Cerita dia masjid bukan tempat untuk meludah ataupun buang kotoran. Dan insya-Allah tajuk minggu depan tuan tentang saya tulis kat sini. Okey. Tajuk minggu depan. Larangan mencegah kaum wanita solat di masjid. Umpan belakang tu macam mana? Jangan bagi dia pemain macam mana? Jangan bagi tu apa dalil? Boleh tak larang umpan main ni? Dia boleh tak mayang kat masjid? Kalau tak boleh sebab apa? Kalau boleh pula sebab apa? Tak mana mereka lebih baik? Di masjid ke di rumah? Contohnya, kita bincang nanti dalam minggu depan tentang umpan ni. Kita ada tuan nak tanya untuk tajuk hari ni berkaitan dengan tadi ni lah, tentang kotoran ataupun ludah hari. Terima kasih. Saya rasakan tu hari ni. Kalau saya boleh jadi nah, insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.